Perkara dan masalah dalam UMNO makin bertambah, makin banyak. Yang lebih menghangatkan lagi, ada seorang pemimpin UMNO ini mengatakan bahwa ada unsur supaya beliau dibuang dari UMNO. Wah, siapa orang nih? Ikuti terus ulasan ini. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Bongkar, jangan malu-malu. Ulas sampai orang tahu. Yang menariknya isu pada hari ini, pemimpin UMNO ini coba memberitahu bahwa beliau sedang dalam keadaan di mana ada usaha agar beliau boleh dibuang daripada UMNO. Kenapa beliau mau dibuang? Siapa beliau ini sampai mau dibuang? Apa tugasan dia? Apa kepentingan dia? Dan yang paling penting, siapa orang itu yang mau buang dia? Kenapa dia mau dibuang? Apa kepentingan dia? Adakah rahasia yang dia tahu sampai dia mau dibuang dari UMNO? Pelik juga kan? Pelik, tapi benar. Orang itu adalah siapa lagi kalau bukan Tun Faisal, bekas pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Tun Faisal Ismail Aziz mendakwa terdapat usaha untuk memecatnya dari UMNO. Ketika keputusan rayuannya berhubung, penggantungan selama 6 tahun daripada parti masih menjadi tanda tanya. Nah, rupa-rupanya siapa yang mengikuti cerita ini, Tun Faisal telah dipecat daripada UMNO. Usai telah dipecat pula, telah digantung, maafkan saya, bukan telah dipecat, tetapi digantung. Ketika keputusan rayuan berhubung penggantungan selama 6 tahun daripada parti masih menjadi tanda tanya. Bercakap kepada Malaysia Kini, Tun Faisal berkata, dia dimaklumkan oleh ahli yang hadir mesyuarat UMNO Putrajaya semalam bahwa kononnya ada keputusan dibuat untuk membatalkan penggantungannya sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati beberapa pihak. Tapi rayuan diterima ini Kunan yang cakap dalam mesyuarat bahagian. Katanya, merujuk Ketua UMNO bahagian Putrajaya Tengku Adnan Tengku Mansur, kami semua tak tahu apa-apa pun. Saya pun belum dapat apa-apa surat pun. Saya pun tak tahu apa keputusan rayuan, katanya yang juga setiausaha akhbar kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Tun Faisal berkata, dia pada mulanya bertanya mengenai kabar angin pemecatannya yang kali pertama dilaporkan portal dalam tarian Suara Merdeka semalam. Wah, nanti kita cari apa yang Suara Merdeka katakan. Kunan sebenarnya tak puas hati. Tun Faisal kemudian mendakwa Kunan secara pribadi tidak berpuas hati dengan keputusan jawatan kuasa rayuan lembaga disiplin UMNO dan telah mengarahkan bahagian Putrajaya untuk memecatnya. Saya tak terkejut sebab sudah sangat mengenali sikap Kunan. Lagipun dulu dia juga yang aturkan agar aduan dibuat ke atas saya. Sepatutnya di bulan Ramadan ini hilangkanlah dendam kesumat dan cari jalan perdamaian, tambahnya lagi. Pada 27 Mac tahun lalu, Majlis Tertinggi UMNO menggantung Tun Faisal kerana didakwa melanggar disiplin parti. Utusan Malaysia ketika itu mendakwa Tengku Adnan telah mengatur laporan disiplin terhadap Faisal yang merupakan timbalannya dipercayai kerana mengkritik Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia Kini telah menghubungi Kunan berhubung perkara ini. Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ulasan ini, apa sebenarnya pertikaian antara Kunan dengan Tun Faisal ini? Sehingga kan Tun Faisal dakwa ada orang yang mahu supaya dia dipecat daripada UMNO. Bukankah UMNO perlu pemimpin yang lebih banyak? Kenapa perlu pecat pula? Nanti kalau telah dipecat, Tun Faisal nak kemana pula? Adakah Tun Faisal akan lompat parti? Adakah Tun Faisal akan pergi ke tempat lain, mengubah hala tuju? Ataupun beliau akan tetap di dalam UMNO? Atau pada pendapat anda, bukan Tun Faisal yang perlu dipecat,
Pecatlah pula orang-orang seperti Kunan, Zahid Hamidi, dan Najib Tun Razak. Adakah itu yang patut? Pada pendapat anda, siapa yang sepatutnya dipecat? Tun Faisal kah yang mengkritik Ahmad Zahid Hamidi, ataupun Ahmad Zahid Hamidi yang perlu dipecat yang telah dikritik itu, dan bersama-sama dengan kluster-kluster mahkamah yang lain termasuk Najib Tun Razak? Saya fikir apa yang Tun Faisal katakan ini mungkin berasas, kerana ialah ada kepentingan-kepentingan tertentu yang kita pun tidak tahu, tidak dapat selami hati manusia yang berlain-lainan. Sekian dulu untuk kali ini. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas, ulas sampai ketahuan. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bahang PRU 15 dirasai selepas UMNO umum calon Perdana Menteri, SPR buka semakan pemilih. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini berkata, daftar pemilih tambahan bulan Mac tahun 2022 yang telah diperakukan semalam dan diwartakan hari ini kini dibuka untuk semakan. Sama ada kebetulan atau tidak, pengumuman SPR itu menyusul keputusan Majlis Tertinggi MT UMNO semalam yang mencadangkan naib presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah calon Perdana Menteri menghadapi pilihan raya umum ke-15. Setiausaha SPR Datuk Iqmal Rudin Ishak berkata, semakan DPT BLN 3/2022 dibuka selama 30 hari mulai hari ini hingga 14 Mei depan. DPT BLN 3/2022 itu mengandungi nama bagi 40,543 warga negara berumur 18 tahun dan ke atas dalam tempoh 1 hingga 31 Mac 2022 yang didaftarkan secara otomatik sebagai pemilih baru. 12,286 pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya dan 5,019 pemilih bertukar status kategori pengundi. Untuk semakan, SPR menyediakan 5 kaedah, iaitu melalui portal Suruhanjaya di pautan tersebut. Selain itu, semakan juga boleh dilakukan menerusi aplikasi dalam talian. SPR menyeru kepada warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas dalam tempoh 1 Mac hingga 31 Mac dan mana-mana pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status untuk menyemak nama mereka. Sekiranya mereka mendapati nama tidak disenaraikan, mereka boleh membuat tuntutan. Ikramuddin berkata, selain itu, mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan saat membuat bantahan kemasukan nama pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya, mereka boleh membuat demikian dengan mengisi borang di dan hadir ke pejabat pilihan raya negeri yang berkenan. Persoalan bila PRU 15 akan diadakan semakin hangat dibincangkan. Malah keputusan MT UMNO itu mencetuskan spekulasi bahawa langkah tersebut dibuat bagi memastikan parlimen dibubarkan dengan segera selepas mengambil kira kekuatan UMNO dan Barisan Nasional BN yang semakin kukuh ketika ini. Ia bukan lagi rahsia Zahid dan sekutunya Datuk Seri Najib Razak yang sedang kesuntukan masa memerlukan PRU diadakan dengan segera sekiranya mahu menyelesaikan semua pertuduhan kes mahkamah yang dihadapi kedua-dua mereka. Untuk rekod, Najib perlu kembali ke Mahkamah Persekutuan yang dijadualkan berlangsung pada Mei depan dan ia merupakan pusingan terakhir untuk merayu sabitan hukuman yang sudah dijatuhkan terhadapnya melibatkan kes penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Sekiranya gagal dalam rayuan tersebut,
Najib akan meringkuk dalam penjara. Sementara itu, Zahid juga sudah mengemukakan pembelaannya baru-baru ini dalam perbicaraan rasuah dan salah guna dana Yayasan Akal Budi selain sedang berdepan beberapa pertuduhan lain di mahkamah. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.